Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzlirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tamanya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada moderator kita pada pagi ini, Ustaz Abdul Hashim, merupakan pegawai serata Duat Dun Kota Putra. Dan alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama menjayakan program yang diadakan di peringkat kawasan Besut ataupun daerah Besut, Munajat Rakyat, bagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita berjaya dalam menempuhi ujian, cobaan ataupun musibah yang melanda kita. Mudah-mudahan kita dapat makam takwa kepada Allah dalam menjalani ataupun mendepani permasalahan yang kita lalui pada ketika ini. Alhamdulillah juga saya ucapkan terima kasih kepada Duat daerah Besut, kawasan Besut yang berjaya mengadakan program seperti ini. Dan pada hari ini bukan sahaja daerah kita, ada beberapa daerah lagi yang sama-sama mengadakan sambutan seperti ini bagi mencapai matlamat yang sama. Sebelum daripada ini telah diadakan program Munajat Rakyat di peringkat negeri, dan kali ini sampai tiba masanya untuk kita mengadakan di peringkat daerah. Alhamdulillah, saya mendoakan agar program ini berjaya sehingga akhirnya. Sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi berada dalam suasana yang semua orang tahu yang menyulitkan, bukan kepada seorang dua orang, bukan kepada satu dua golongan, bukan kepada satu dua kawasan, tetapi seluruh daerah kita, negeri kita, negara kita dan dunia yang sedang melanda dengan permasalahan COVID-19 ini. Pihak kerajaan sentiasa memikirkan apakah langkah-langkah yang perlu dilakukan bagi mengatasi permasalahan ini. Apa yang saya nak tarik perhatian sidang hadirin hadirat sekalian, bahawa permasalahan ini tidak pernah dilalui oleh mana-mana sesiapa ataupun orang mana tak pernah lalui situasi seperti ini. Jadi perkara yang kita lalui pada hari ini adalah perkara yang
sangat sulit apabila kita tidak boleh mengambil contoh dan teladan bagi mendepani permasalahan yang ada. Berlakulah perkara try and error. Percubaan mengikut teori-teori yang ada yang terpaksa dilakukan oleh kerajaan. Apabila perkara ini berlaku try and error, berlaku percubaan, itu sudah ada barang pastinya akan berlaku ada yang berjaya dan ada yang tidak berjaya terhadap langkah-langkah yang diambil. Apabila ada langkah-langkah yang diambil tetapi tidak berjaya, itu bukanlah bermakna satu kegagalan. Sepertilah kita apabila kita melakukan proses latihan di dalam pembelajaran kita, perkara yang tidak berjaya itu bukan satu kegagalan kerana kita masih lagi berada dalam keadaan meneruskan percubaan kita. Jadi saya sangat tidak bersetuju dengan perkataan yang disebut oleh sesetengah pihak menyatakan kerajaan gagal. Gagalnya kita nak tengok dah gagal daripada mana, sedangkan kita masih terus berusaha. Dia kalau kita nak kata gagal dalam peperiksaan ini, apabila keluar satu keputusan yang akhir yang tidak ada lagi usaha untuk memperbaikinya, habislah gagal. Kan bila katakan keputusan SPM ataupun STPM, dia ada satu tarikh yang selepas daripada ujian itu tidak boleh lagi buat latihan ataupun percubaan-percubaan. Tetapi selagi tidak ada ending, kita tidak boleh mengatakan ia gagal. Sebab kegagalan yang ada di pertengahan itu boleh diambil, ditambah baikkan dan diambil langkah-langkah untuk ke arah keberjayaan. Kegagalan satu perkara kesilapan, satu perkara yang lumrah dalam kita mendepani perkara yang kita tak pernah lalui ini. Ini satu perkara yang kita meletakkan pemikiran kita supaya kita memikirkan sesuatu yang positif. Dan kalau nak kata gagal pun, apa yang gagalnya? Kita masih lagi mempunyai kewangan untuk melaksanakan program-program membantu rakyat. Kita masih lagi mempunyai idea untuk membantu rakyat. Kita masih lagi mempunyai tenaga-tenaga yang cukup untuk membantu rakyat. Cuma keperitan yang dilalui samalah kita. Kalau saya bagi contoh, kita berada dalam keadaan kita nak menghadapi satu peperiksaan. Kita terpaksa bangun malam, berjaga malam untuk study. Itu satu keperitan. Kita kadang-kadang menjadi kurang makan kerana kita tumpukan untuk belajar. Itu satu usaha yang ada. Jadi inilah keadaan-keadaan ini masih lagi kita berterusan. Dan kalau ada kesilapan-kesilapan, anggaplah kita kesilapan yang kita boleh lagi lakukan. Perubahan untuk mencari suatu titik kejayaan yang sebenar. Memanglah apabila kita dalam proses ujian nak melakukan itu, kita ada jatuh bangun dia. Cuma kita tekad masih lagi kita tidak mengangkat bendera putih seperti mana sebahagian orang. Kita masih terus berusaha dan kita masih ada orang yang susah kita bantu. Ada orang yang sakit kita juga bantu. Dan tidak ada lagi yang pihak-pihak yang surrender. Yang katakan kegagalan orang lain. Orang yang duduk di luar tangga rumah yang duduk kaki belakang. Orang dalam rumah ataupun orang dalam padang masih
berusaha dan meneruskan perlawanan yang ada. Kita duduk luar stadium, lu kata gagal. Gagal ke mana? Kalau skor, kau tengok skor mana? Inilah satu pemikiran yang didontarkan di masyarakat yang boleh menegatifkan bagi saya pemikiran untuk kita mendepani permasalahan yang ada. Salah satu usahanya adalah kita mestilah berfikiran positif. Kita optimis dengan apa yang kita ada, suatu hari nanti kita akan mencapai kejayaan. Bagi orang yang menyatakan kegagalannya lagi, saya menyatakan bahawa apakah dalam proses kehidupan mereka harian ini, mereka gagal. Kalau ada orang yang tidak berjaya dalam kehidupan, inilah menyebabkan pemikiran kita itu menyempitkan keadaan dan menyebabkan orang hilang punca untuk meneruskan kehidupan dia apabila bertemu dengan satu permasalahan. Permasalahan dalam kehidupan adalah satu lumrah. Janganlah kita cuba mencari suatu perkara yang boleh menegatifkan pemikiran kita. Sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau di peringkat pimpinan, kita tidak pernah merasa buntu untuk mendepani keadaan ini. Kita sering rasa optimis. Langkah-langkah yang kita buat, langkah-langkah yang kita laksanakan adalah untuk mencari penyelesaian yang tuntas insya-Allah. Dan alhamdulillah kita rasa berbangga dengan kepimpinan yang ada yang telah memperuntukkan suatu jumlah yang besar sehingga kan ada membuat perbandingan dengan negara-negara jiran kita yang tidak mengeluarkan perbelanjaan sebesar kerajaan yang ada untuk mendepani COVID bersama-sama dengan rakyat. Ini satu kejayaan dan kebanggaan yang kita boleh banggakan. Tidak sedikit pun kalau kita katakan ke ayah kita, kita bandingkan dengan ayah kita, apabila anak memerlukan keperluan ni, ayah tak pernah merengek kepada anak bahawa aku tak ada pitis dah. Kerajaan terus-terusan daripada PKP 1.0 sehingga sekarang tetap memberikan suatu pembantuan-bantuan yang tidak putus-putus. Adakah keadaan ini kegagalan yang disebutkan? Contoh yang baik begitulah. Kita dalam rumah, anak kita ramai, tiba-tiba dalam keadaan anak ramai yang memerlukan, ayah ni steady je. Anak nak beli buku, boleh beri. Anak nak beli baju sekolah, boleh beri. Tak ada satu pun anak mari jumpa ayah, ayah kata aku tak ada pitih dah. Tak seperti mana kepimpinan yang sebelum daripada ini. Anak tak minta lagi tak ada pitih dah. Anak tak minta lagi. Aku tak ada pitih ni, aku tak ada pitih. Mewawarkan ketidakadaan pitih itu, itulah sebenarnya satu kegagalan yang nyata dan jelas. Tetapi kepimpinan yang ada terus-terusan memberikan bantuan. PKP 1.0, 2.0, 3.0, pemulih, penjana, macam-macam diberikan kepada rakyat dan rakyat di bawah dapat manfaatnya. Satu lagi poin yang menyatakan bahawa kita bukan berada dalam kegagalan, tetapi kita optimis untuk melaksanakan perkara-perkara yang boleh membantu
kita keluar daripada pandemik ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bersama-sama untuk membantu melaksanakan apa juga tindakan yang ada untuk kita sama-sama keluar daripada keadaan ini. Orang kata, sekarang ni tengok, kes makin bertambah. Kes makin bertambah itu bukan masalah kegagalan kerajaan. Kerana penyakit ini agak luar biasa kawalannya. Bukan kita boleh kalau kata apa lagi perkara yang kita boleh buat dan kita tak buat. Kalau kita ada satu perkara yang kita boleh buat dan kita tak buat, itu menandakan bahawa kita tidak mampu. Tetapi sekarang ni dengan keupayaan yang ada, kita masih meneruskan walaupun ada sesetengah hospital telah mencecah 95% kekosongan. Ada yang hampir 100% kekosongan yang ada menyebabkan terpaksa dibuka lagi. Kalau pusat kuarantinnya PKRC dibuka apabila berlakunya pertambahan. Maknanya kita masih ada lagi kemampuan. Kalau dah sampai tak ada lagi, kita kata dah, tak ada dah tempat PKRC yang nak buat kerana ada ramai orang ni. Itu menandakan kegagalan. Tapi kita tidak pernah menyatakan itu. Dan saban hari, sama ada di peringkat negara, di peringkat negeri, di peringkat daerah, apabila perkara memerlukan, pihak pentadbir daerah, pentadbir negeri akan membuka lagi PKRC contohnya. Tengok sekarang ni kalau kena di daerah kita. Alhamdulillah, daerah kita sekarang ni agak terkawal dan kurang kesnya. Tetapi PKRC di daerah kita penuh kerana kita menerima pesakit-pesakit yang positif daripada luar daerah kita ke daerah kita. Ini suatu jalan bagaimana kita mendepani permasalahan ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ucapan saya hari ini berkisar kepada penyataan untuk menyatakan bahawa kita bukan satu kerajaan gagal. Dan beberapa poin yang saya sebutkan tadi supaya kita berfikiran bahawa kita bukan dalam keadaan kegagalan. Kita masih lagi dalam proses penerusan, dan proses penerusan itu ada jatuh bangunnya yang kita perlu tangani bersama. Yang penting yang perlu yang saya tekankan adalah kita memberikan komitmen bersama-sama dengan kerajaan untuk kita mendepani walau siapa pun kita patuh kepada contohnya adalah SOP yang ditetapkan. Sekecil-kecil kita, sebesar-besar kita, pangkat ataupun kedudukan bukan membolehkan kita keluar daripada SOP ini. Cuma apabila pimpinan yang terpaksa keluar ataupun pimpinan masyarakat yang perlu memberi bantuan-bantuan kepada rakyat, itu perkara bukan kita nak melanggar SOP, tetapi itu melaksanakan tugas untuk pelaksanaan kepada program-program yang diketengahkan kepada rakyat. Mudah-mudahan apa yang kita lalui sekarang ini, kita munajat sekarang ini, cepat dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sangat optimis dengan usaha yang kita ada ini dan dengan doa yang kita lakukan pada hari ini akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala suatu hari nanti. Bila
jangan kita tanya, tetapi kita terus berusaha untuk keluar daripada pandemik ini, insya-Allah. Sekali lagi saya mengharapkan pada semua rakyat di daerah Besut, negeri Terengganu, Malaysia amnya, untuk kita bersatu bersama-sama dengan kepimpinan yang ada bagi mendepani musibah yang besar yang melanda kita pada kali ini. Mudah-mudahan program yang kita anjurkan pada kali ini menjadikan penyebab untuk dimakbulkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tidak berhasrat untuk bercakap lebih panjang daripada itu. Saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua jawatan kuasa pelaksana kepada program kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita mencapai suatu matlamat yang kita gariskan terhadap program kita dan yang akhirnya kita keluar daripada pandemik ini dalam masa yang terdekat, insya-Allah. Yang terakhir, marilah bagi yang belum lagi berdaftar kepada Kementerian Kesihatan ataupun MySejahtera untuk cucuk vaksin, sama-sama kita berdaftar dan kita berolehi rakyat daerah kita mencapai suatu angka yang membolehkan 80% daripada rakyat kita telah dicucuk dengan vaksin agar cepat kita berada dalam kehidupan yang lebih selesa, insya-Allah. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada penganjur dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Siru ala barakatillah. Saya merasmikan program Munajat Rakyat daerah Besut pada kali ini. Mudah-mudahan dia mencapai matlamat dan tujuan yang kita maksudkan. Wallahu alam, aqulu qauli hadza. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.